Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saudara Syah Ibrahim, apa khabar? Saudara Syah Ibrahim, Saudara Fauzi MY, Saudara Zamari LC, Saudara Fazil Yub, apa khabar anda? Moga sehat. Saudara Zack Zul, begitu juga teman-teman yang lain, Saudara Yusuf Awang, Saudara Adi Warna, Saudara Ketia Baka, Puan Aminah Kak Minah, salam mesra katanya. Saudara Muhammad Nazri Syafi'i, waalaikumsalam. Saudara Mazli Syamsuddin, Saudara Syirik Syarani dari Muazzam Shah di Pahang, Saudara Mat Saad, Saudara Ikram Korlin, Saudara Nazar K, Puan Kamaria Haji Nur, Syah Ahmad, begitu juga Mingke Pakcik, Mingke tu orang Perak, Mengke lah tu, Saudara Leslie Misyah, Saudara Syalamat, semoga bahagia semua. Madam K, Saudara Yusof Awang, Dindang daripada Tanah Merah, Saudara Yusof Awang, apa khabar orang Kelantan? Saudara bulan terang, tak terang bulan ni setengah. Sahabat, cuaca ni mendung je. Siti Piah Songgip katanya. Saudara Muhammad Rafi, Hashim Matan, waalaikumsalam. Saudara Abu Bakar, Puan Robiah binti Osman, waalaikumsalam. Rosinin Kuringon, apa khabar orang Sarawak? Richard Bakri, salam dan teruskan pencerahan. Terima kasih. Haji Kasna, Haji Amin, Husin Khalid, terima kasih untuk semua warga Cerita Damai katanya. Kita juga dengan Raja Kamal, Raja Baizan daripada Raja Kamal, Raja Bazian dari Sungai Petani ku Saudara Nordin Din, Saudara Eddie Lalo, Setiawan Hujan, Saudara Eddie, Muhammad Afzan, Ismail Maisa, Ismail Muhammad, Saudara Jamaluddin Rahani, laju sangat, Saudara Abdul Aziz Rahman, Rosmini daripada Pontian, Johor, Fakri Sani, Ujang Min. Begitu juga dengan Rafflesia Himalaya, ni mesti Sabah ni rasanya saudara. Saudara Syahar, Saudara FX Tam, Saudara Ramlan, salam dari Yomping katanya. Orang Yomping apa khabar? Orang Johor ni kena buat sikit baru sedap sikit saudara. Saudara Atan Rahim Movik katanya. Pak Cha, Fisak Madlan, Kamal Awang. Itu juga Saudara Samsul Anwar, waalaikumsalam. Budi Ulik, Ulik Mayang di Ulik, Saudara Wan Kamarudin dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, Saudara Abibah Jonit, Saudara Ramlan, Saudara Muhammad Sanif, Saudara Mat Saad Mat Zain yang tak sempat, Saudara Muhammad Saad Mat Zain Temeloh, terima kasih. Hujan ni dia kata lain tenggelam timbul. Sabar je lah nak buat macam mana saudara, kita belum lagi 5G, masih lagi 3G. Saudara yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf. InsyaAllah selepas usai pencerahan ni, saya akan tengok balik siapa teman-teman kita yang tak berkesempatan saya santuni mereka, saudara. InsyaAllah, Puan Asma Burhan dari Miri, Sarawak. Baik, seperti biasa, saya harus memberi pencerahan apa yang berlaku pada negara kita. Hari ini, saudara, hari Minggu, hari Sabtu, saudara, 4 Februari. Ini merupakan hari yang ke-1053. Artinya sudah 1053 hari, saudara, negara kita dijengah oleh COVID-19. Laporan daripada sahabat saya, Saudara Jamil Idris bersama dengan Rio dari Seri Melaya, katanya ada peningkatan lagi semalam. Kemarin dia naik dia susut 324 daripada 325, tapi semalam naik sedikit, iaitu 340 jangkitan, menjadikan jumlah jangkitan adalah sudah pun yang terkumpul 5,37,582 warga kita yang dijangkiti oleh virus corona. Alhamdulillah, hampir juga 5 juta yang telah pun sembuh. Dan saya melihat jumlah semalam 340. Terdapat peningkatan di 5 buah negeri, saudara. 5 buah negeri meningkat dan susut di 7 buah negeri. Sementara Pulau Pinang 13 jangkitan dan Perlis kekal 1 jangkitan. Dengan 2 negeri pula, alhamdulillah, iaitu sifar, iaitu di Terengganu dan di Labuan. Labuan berterusan nampaknya, sudah 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 hari, dah hampir seminggu dah. Labuan berterusan sifar jangkitan, tiada jangkitan di Labuan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dapat segera memutuskan jaringan COVID ni. Cuma saya melihat di Selangor agak menyeramkan. Ia terus meningkat, saudara. 3 hari sebelum itu 87 jangkitan. Kemudian kemarin 138 dan semalam naik lagi 166. Itulah Selangor ni agak membimbangkan sedikit.
Bagaimanapun pada warga Selangor khususnya, sama ada anda menaiki kenderaan awam ataupun menaiki LRT ke dan sebagainya, jadi pastikan anda memakai pelitup muka. Sebab saya melihat jangkitan di Selangor agak tinggi, saudara. Bagaimanapun saudara, hidup mesti diteruskan. Pastikan anda menjaga kebersihan diri, dan bila ada menghadiri majlis-majlis perkahwinan dan sebagainya, pastikan kita melakukan penjarakan sosial. Kitalah yang akan menyelamatkan keluarga kita, saudara. Baik, saudara, usai pencerahan seketika yang saya dapat, terima kasih saudara Jamil Idris dan juga saudara Rio atas kiriman tak henti-henti hari-hari hantar kiriman kepada saya sebagai perkongsian untuk kita bersama. Kita masuk segmen e-commerce, saudara. Jangan lupa, kalau teman-teman yang ada produk nak diwawarkan, boleh hubungi Al-Azhar di talian 0113304141. Al-Azhar berniaga setangnya bakurnya dan juga minyak wangi dari tanah Arab yang berasaskan kepada pati kayu gaharu, saudara. Andainya anda tidak dapat menghubungi Al-Azhar, boleh hubungi Siti Farehah di talian 0177114300. Kalau anda menghubungi Siti Farehah, jangan lupa dendeng manis Siti Farehah. Saya sebentar tadi makan roti dengan dendeng manis Siti Farehah. Sedap, saudara. Dan untuk teman-teman di Lembah Kelang yang tinggal di sekitar Kuala Lumpur, Selangor, tapi jauh-jauh sangat tu tak tahulah saya. Kalau mereka mau memesan buah-buahan yang boleh dihantar terus ke rumah anda, hubungi Syauqi di talian 0123575703. Akhirnya, saudara, jangan lupa makanan kegemaran saya, iaitu Popiah Sira Lady Maria. Sedap, saudara, rangup, pedas dan manis. Hubungi saudara Nizam di talian 09-435-1203. Mampu beli, mampu rasa dan amat mengasyikkan. Itulah seketika, saudara, segmen e-commerce. Tak lama pun, 3-4 minit saja. Terima kasih kerana anda sudi meluangkan waktu seketika untuk saya mewawarkan produk dalam segmen e-commerce, saudara. Kita masuk segmen naluri kehidupan. Ini penting sebab bagi saya ini dapat kita jadikan panduan. Sekali lagi saya ingin mengingatkan, saya bukan da'i ataupun ustaz yang bertauliah. Apa yang saya lontarkan bicara saya malam ini dalam segmen naluri kehidupan adalah merupakan tulipan kiriman teman-teman yang setelah saya hati memang wajar untuk kita berkongsi pandangan itu, saudara. Sebenarnya saya melihat iaitu manusia itu memiliki dua unsur, saudara, iaitu unsur jasmani, iaitu jasad kita ni, dan unsur rohani, iaitu hati. Dua unsur ini memiliki keperluan yang agak berbeza. Jasmani memerlukan sesuatu yang bersifat material, seperti makanan, minuman, hubungan seksual, pakaian, perhiasan dan juga kemasyhuran. Sementara rohani pula, ia amat menginginkan sesuatu yang dirasai seperti kedamaian, ketenteraman, kasih sayang dan rasa cinta, saudara. Jasmani berasal daripada tanah asal kita ni, saudara, jangan lupa. Dari tanah, sebab itu dari tanah asal kita, ke tanah jugalah kita akan dikembalikan. Saudara, lambang kerendahan sebenarnya. Ya, rohani berasal daripada tingkat yang tinggi, itu perasaan. Oleh itu, saudara, hakikat manusia adalah rohaninya. Rohani merupakan wadah dan sumber segala kebaikan dan kebajikan. Malah kesejahteraan jasmani juga sangat bergantung kepada kesejahteraan rohani. Jika rohaninya sakit, contoh, saudara, ini segala kelebihan jasmani tidak akan memberi makna. Persoalannya, dapatkah seseorang itu berselera makan, walaupun dia mempunyai wang yang banyak, kekayaan banyak, sedangkan hatinya berada dalam keadaan gundah gulana? Maka berkata mereka, apa gunanya tubuh yang sihat pada seorang yang sedang kecewa? Harta yang melimpah ruah tidak akan berguna pada seorang yang sentiasa risau dan penuh dengan prasangka. Jadi, kaya hati adalah kaya sejati. Demikian penegasan Rasulullah SAW. Sebab itu, kualiti hati mesti diutamakan berbanding kuantiti harta, saudara. Ingatlah, kemuliaan manusia di sisi Allah ialah takwa. Kemuliaan manusia sama manusia pula pada akhlaknya. Takwa dan akhlak bersumberkan daripada hati. Oleh itu, saudara, usahakanlah untuk kita memiliki kesejahteraan hati, dan mesti diletakkan sebagai keutamaan dalam kehidupan. Kesejahteraan
hati lebih utama daripada emas dan permata. Tanpa hati yang sejahtera, ya saudara, emas hidup di dunia ini kadang-kadangnya terasa bagai terseksa. Sedangkan kita harus faham bahawa hidup di akhirat itu adalah sesuatu yang kekal dan abadi. Itulah seketika saudara. Terima kasih atas kesetujuan anda mendengar sedikit. Saudara Zuna Zaidi, dulu dia kata pakcik memekak bela KWSP, sekarang jadi bisu. Saya tak pernah bisu, saudara. Saudara Zunadi, saya sentiasa akan memperjuangkan soal-soal kepentingan rakyat. Saya tak pernah membela sesiapa pun kalau mereka yang dulu saya memang saya mempertahankan bagaimana perlunya wang daripada KWSP dibenarkan, diizinkan untuk rakyat. Jadi saudara Zunaidi, sila buka balik live saya yang terdahulu 5-6 bulan dulu, tahun dulu, saudara. Mintalah jangan terus buat tercahan yang bukan-bukan. Tak baik menuduh, saudara. Baik, saudara, hayatilah mutara kata ini. Jadi saudara, hendaklah kita sedikit berbicara, nescaya hati kita akan menjadi lembut dan perbanyakkan berdiam. Nescaya kita memiliki sifat yang lebih baik dari yang sebaiknya. Demikian tulisan ataupun hantaran sahabat saya dalam mutara kata oleh Tan Sri Osu Sukam. Hayati, saudara. Dan kita harus saling tegur-menegur, ingat-mengingatkan. Saya terima kasih kepada teman kita tadi. Tapi bagi saya faktanya biar benar. Kerana saya juga sentiasa mengingatkan pimpinan negara agar jangan berbelanja wang tanpa had. Kerana kita bimbang. Saudara Azinuddin tutup KWSP, jangan tutup pula, saudara. Kerana kita khawatir seandainya pimpinan negara berbelanja wang negara tanpa had, maka negara boleh muflis, saudara. Itu kerisauan saya. Dan hari ini, saudara, kita sudah pun memasuki hari yang ke-61. Sudah 61 hari wujudnya kerajaan perpaduan ini yang bermatlamatnya adalah untuk menangani derita rakyat. Terngiang-ngiang lagi, saudara, kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum menjadi pemerintah, sebelum menjadi diangkat sebagai Perdana Menteri, dalam siri kempen-kempen di seluruh negara, beliau menerangkan bahawa parti yang diwakil olehnya adalah parti derita rakyat. Beliau mewakili derita rakyat. Dan kita mengharapkan setelah berada di anjung kuasa ini, tanganilah segera penderitaan rakyat, saudara. Dan ini adalah hari yang ke-61. Tinggal lagi 39 hari untuk kita melihat tempoh 100 hari apa yang telah dilakukan, apakah pencapaian yang telah diperolehi oleh kerajaan perpaduan ini, saudara. Samping itu jangan lupa, saudara, saya harus mengingatkan anda, hari ini adalah hari yang tinggal lagi 46 hari kita menanti hadirnya lambaian Ramadan. Semakin hampir kita dengan Ramadan, dan kerapkanlah berdoa agar kita berkesempatan untuk bersama-sama menikmati lambaian Ramadan, saudara. Bicara kita malam ini mudah, tak banyak mana pun. Tajuknya langgar sana, langgar sini. Apa yang langgar? Sabar dulu, saudara. Kita santun pula pantun Pak Nazir. Terima kasih Pak Nazir yang tinggal di Perlis jauh. Saban hari berkirim pantun bagi kita yang penuh dengan peringatan, bidalan dan sebagainya. Kata Pak Nazir, bang anda ke hutan Aji, menjerat punai di perdu kelapa. Sangat mudah mengungkap janji, hendak menunai terkadang terlupa. Jadi Pak Nazir mengingatkan pimpinan, waktu berjanji mudah, tapi sekarang ni nak menunai ni janganlah pula dibuat-buat lupa, kata Pak Nazir. Saudara, tambahnya lagi, pindang gelama sambal bacang, goreng meranti, lemak getih. Sama-sama duduk berbincang, hasilnya nanti bersama ikuti. Jadi beliau mengharapkan supaya kita duduk berbincang, jangan bertelagah. Terima kasih Pak Nazir atas panduan, pendoman, kritikan yang saya rasa adalah kejujuran. Pak Nazir sentiasa melontarkan pantun-pantun yang sifatnya jujur, saudara, untuk kita hayati bersama. Dan saya sentiasa mengingatkan anda bahawa ini adalah live pencerahan politik, dan matlamatnya adalah untuk sekadar memberi informasi. Sebab itu, bagi mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam apa saja channel, maka anda harus bertanggungjawab. Begitu juga dengan tulisan-tulisan yang anda tulis.
Saya tak bertanggungjawab kerana saya tak mampu untuk memantau kesemua tulisan maupun suntingan anda. Ingat saudara, bila saya memberi pencerahan, saya memberi pandangan, kita mesti berdiri ataupun berada dalam kedudukan kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Prinsip ini kita harus pegang. We must agree to disagree. Itu saja. Saudara hamba Allah, dia kata lihat banyak komen-komen mengarut. Saya kadang-kadang itu sebenarnya ada, saya tahu ada masanya mereka cuba untuk memprovokasikan, tapi tak apalah saudara, kadang-kadang kalau kita tak santun dia orang kecewa pula. Bagaimanapun saya harus menyedar, terima kasih saudara hamba Allah yang menyegarkan saya. Saudara Haris Sani dia kata jangan langgar jamban sudahlah. Ya Allah ya Tuhanku. Saudara, kenapa saudara gunakan bahasa yang sebegitu? Ingat saudara, kita adalah warga cinta damai. Kalau saudara nak menghantar kiriman, ingin beri pencerahan dan sebagainya, atau mau bertukar-tukar pandangan dengan teman-teman di halaman buku muka ini saudara, gunakanlah bahasa yang molek-molek, bahasa yang harmonis dan tidak melanggar ketetapan yang disediakan ataupun ditentukan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital. Saya tak bertanggungjawab saudara, ya. Gunakan bahasa yang terbaik mungkin. Macam Pak Nazil, dia bagi pantun penuh dengan sindiran, tapi caranya orang Melayu ni saudara, kalau kita nak bagi teguran pun dengan sindiran, tak perlu mesegah-segah begitu saja saudara. Syirek Sarani dia kata lampu ajaib dengan tongkat sakti ada pada kerajaan Perikatan Nasional. Tak tahulah saya saudara. Saya dah bercakap sebelum Datuk Seri Anwar Ibrahim berada di anjung kuasa lagi, saya dah katakan bahawa beliau tidak mempunyai lampu ajaib ataupun tongkat sakti yang mampu untuk merubah ekonomi secara serta-merta. Dan ini yang kekhawatiran saya, sebab sebaik saja beliau menjadi Perdana Menteri, beliau mengumumkan bahawa hutang negara sudah pun mencecah 1.3 triliun. Artinya beliau mewarisi kerajaan yang syarat dengan hutang piutang. Itu keadaannya saudara. Dan kita mengharapkan kalau boleh rakyat harus bersama-sama membantu. Jangan untuk kita sama menghancurkan sesuatu yang dipilih oleh rakyat saudara. Ingat itu saudara, ya, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju saudara, ya. Gunakanlah bahasa-bahasa yang baik untuk menyantuni. Saudara Semut Api dia kata hamba Allah niasya lah, koyak payment sangkut, duit tak masuk. Inilah keadaan saudara. Memang saya faham sangat. Saya menerima kiriman terlalu banyak, penuh saya punya WhatsApp saya, keluhan rakyat. Dan kadang-kadang saya mikirkan apakah perlu saya santuni semua. Kalau saya santuni, orang kata saya menentang kerajaan lagi, tak habis-habis menentang. Saya bukan menentang, saya hanya melontarkan pandangan saudara. Tak lebih daripada itu. Saudara, hayatilah buah bicara saya. Dan sebab itu saya memilih untuk tidak untuk berkonfrontasi ataupun untuk bertelagah sama kita saudara. Cuma saya cuba menyantuni. Cuma hari ini Jabatan Meteorologi belum lagi ada sebarang kiriman, saya tak tahu. Di Kelantan katanya hujan. Macam di Perak tadi teman kita dari Manjung katanya hujan. Saya tidak tahu apakah ada banjir kilat dan sebagainya. Saya menanti-nanti kalau ada teman-teman hantar kiriman, bolehlah saya wawarkan untuk informasi kawan-kawan semua. Jadi sama ada anda di Perlis, anda di Kelantan, anda di Terengganu, anda di Sabah atau di Sarawak. Jika ada kiriman, kalau saya lihat begitu, saya cuba nilai, kalau benar, maka saya akan, ini untuk memberi pencerahan teman-teman yang lain, untuk pengetahuan kita bersama saudara. Dan hari ini macam saya katakan, sudah pun 61 hari kerajaan perpaduan ini diwujudkan saudara. Dalam keadaan begini, kita nak menilai sejauh mana kejayaannya saudara. Dan cuma awal pagi tadi saya menerima kiriman kenyataan daripada Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri. Kisah sedih saudara. Kisah sedih rakyat ataupun warga kita di Sempurna, di mana saya melihat bunga-bunga bangsa yang mereka nak pergi ke sekolah untuk menambah ilmu bersama dengan 2 orang gurunya. Tiba-tiba waktu cuba melintasi sungai melalui jambatan tersebut telah roboh. Maka terputuslah laluan pelajar-pelajar seramai 35 orang bersama dengan 2 orang guru untuk ke sekolah. Jadi ini agak sedih kita melihat bahawa ini tempatnya katanya di dalam daerah Sempurna. Saudara, bagaimanapun saya mengucapkan terima kasih atas keprihatinan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri yang juga Menteri
luar bandar yang segera mengambil tindakan mengarahkan agar pejabat daerah di daerah sempurna di Sabah untuk segera memperbaiki jambatan tersebut. Malahan telah pun diluluskan peruntukan sekitar 400,000 untuk membina semula jambatan yang runtuh. Jadi ketika saya bila lihat keadaan begitu, saya teringat lagi, bukan saya pernah mengalami, mendengar ataupun menatap berita-berita bagaimana bunga bangsa kita ada yang terkorban waktu mereka mau ke sekolah, sebagaimana pernah berlaku dulu saudara tak silap saya dekat Parit Bunta, dekat Kuliah Badan Baru. Pelajar-pelajar naik feri, akhirnya feri itu hanyut dan tenggelam, maka terkorbanlah bunga bangsa kita saat mereka mau menimba pelajaran. Waktu itu memanglah kita dalam keadaan yang baru merdeka dan negara sedang membangun. Cuma sekarang ni dah lama sangat kita merdeka, dah 60 tahun lebih, saudara, daripada tahun 1957 sehingga saat ini. Apakah masih ada lagi jabatan-jabatan kayu yang boleh runtuh bila musim hujan? Sewajarnya pimpinan negara memikirkan untuk menangani derita rakyat. Ini saya katakan derita rakyat bukan hanya bercorak material, ia juga bercorak perasaan dan fikiran. Kita rasa sedih bila melihat bunga-bunga bangsa kita yang terpaksa melalui jalan laluan sukar untuk menimba ilmu. Malahan kita tengok tadi ada 2 guru pula yang turut terjejas tak dapat ke sekolah. Saya ucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi selaku Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, kerana beliau merasakan agar pembinaan semula jabatan tersebut perlu disegerakan, dan peruntukan sejumlah 400,000 telah pun dihantar diluluskan. Jadi saya mengharapkan semoga menteri-menteri lain juga harus melihat bagaimana contoh yang dilakukan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri menangani sesegera mungkin setiap derita rakyat, saudara. Sebagaimana yang saya katakan, saudara, kita masih lagi menanti dalam 1 hari dah dasar kewangan negara. Kita punya ekonomi policy ataupun dasar ekonomi negara yang saya yakin mungkin akan dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Menteri Kewangan dalam bajet nanti. Tapi masih lagi saya tak tahulah, yang kita lihat warga sudah mula mempertikaikan sejauh mana kerajaan Madani, yang bagi saya, kefahaman saya, Madani ini seperti mau membina sebuah kerajaan sebagaimana kerajaan Islam di Madinah yang dihormati dan juga cukup disegani oleh seluruh dunia. Saya yakin itulah nawaitunya. Tak payahlah kita nak hayati satu persatu persoalan dari segi dasar pendidikan, budayanya, dari segi ekonominya, dari segi kehidupan rakyatnya. Ambil contoh di Madinah. Sebab itu Madani saya di Madinah ini dulu, kalau mengikut bacaan saya sejarah sirah kerajaan Madinah, era baginda Rasulullah SAW begitu tersuhur Madinah. Malahan yang ditinggalkan oleh baginda Rasulullah kepada ramai pimpinan selepas itu, para khalifah, daripada Abu Bakar Al-Siddiq kepada Umar Al-Khattab kepada Osman Affan dan seterusnya. Malahan kerajaan Islam mampu menjangkau sampai ke Andalusia, saudara. Jadi itulah yang kita harapkan, kerana ia mencakupi semua aspek kebudayaan, di mana warganya berbudaya yang dituntut oleh Islam, budaya berkasih sayang, saling hormat menghormati. Malahan Islam juga meletakkan soal agama itu soal kamu, lakum dinukum waliyadin, yang saban malam kita baca waktu kita solat, kuliah ayuhal kafirun. Kita menyatakan, Allah menyatakan kepada mereka yang kafir, kamu tidak mampu untuk menyesatkan kami, dan kami juga tidak akan tersesat oleh agama kamu. Jadi dalam keadaan begitu, masyarakat Madinah waktu itu walaupun ada kaum Yahudi dan sebagainya, tapi mereka hidup saling hormat menghormati, dan adanya pemimpin yang sanggup berkorban sebagaimana Sayyidina Umar Osman Affan yang sanggup berbelanja wang waktu itulah. Tapi kalau hari ini mungkinlah jutaan ringgit membeli perigi milik yang dimiliki oleh rakyat keturunan Yahudi. Pada mulanya berkongsi, tak ada masalah, artinya perniagaan boleh berkongsi dengan siapa saja pun. Tapi akhirnya Umar Affan mampu membeli perigi di Madinah yang boleh dinikmati airnya oleh seluruh penduduk Madinah.
Saya jawab, jadi itulah saya rasa matlamatnya. Sirah Rasulullah, bagaimana Islam mengajar kita, budaya di Madinah memang tersusun. Sebab itu kota raya Madinah, kalau saudara berkesempatan pergi melawat makam Rasulullah, saudara akan melihat memang ada ketenangan. Saya kalau dapat kesempatan, saya pergi ke Mekah dan Madinah, saya lebih suka berada di Madinah. Malahan baginda Rasulullah menetap sehinggalah baginda wafat di Madinah. Kerana di Mekah itu ada juga pelbagai kaum, tapi lain tak ada, berantakan kaum Quraisy. Tetapi di Madinah mereka menyantuni budaya politiknya, budaya pendidikannya, budaya ekonomi, semua. Itulah yang diharapkan dalam masyarakat madani. Itu mengikut kefahaman saya. Untuk saya jelaskan satu persatu mungkin anda bosan nak cerita 1, 2, 3, 4. Jadi saudara Papa Rehan, kalau pemimpin dah spin macam mana lah tu, saya tak tahulah. Saya mengharapkan agar mereka tidaklah berkelakar. Dan macam sekarang ni, saya mengatakan tadi ada teman kita, saya sama malam menyatakan agar pimpinan di kumpulan wang simpanan pekerja, tolonglah prihatin dengan teman-teman kita yang punya simpanan lebih daripada 100,000. Kalau yang di bawah 100,000 pun okey lah, tak adalah kita nak menuntut supaya diizinkan pengeluarannya, sebab itu simpanan hari tua. Tapi kalau mereka punya simpanan 100,000, 200,000 atau 300,000, izinkanlah mereka mengeluarkan sedikit. Wang mereka tambah-tambah lagi, kita akan menghadapi dalam masa lebih kurang 40 hari lebih dah musim Ramadan. Keperluan dan ekonomi masih belum nampak kemantapannya. Benar, soal kita dengar ada perkembangan yang baik, tetapi belum ada secara fizikalnya dapat dilihat. Rakyat masih lagi dalam keadaan susah, harga barang makan. Jadi keperluan-keperluan ini perlu mereka santuni sebagai ketua keluarga. Jadi sebab itu saya mengharapkan agar teman-teman di anjung kuasa di kumpulan wang simpanan pekerja, fikirkanlah soal ini. Sebab saya melihat rakyat masih terkesan, saudara. Terus terang saya katakan, rakyat masih terkesan dengan kemiskinan. Meskipun Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dalam hal penggunaan, saudara, telah pun berusaha untuk mewujudkan hidangan rahmah, iaitu dia harga RM5. Tapi katanya untuk 15,000 premis perniagaan. Tak semua, masih lagi tempat lagi masih lagi mahal. Dalam keadaan begini artinya barang mahal. Saudara Frudara, kat Madinah tak ada Melayu. Kalau ada Melayu tak jadi juga Madani. Pidura, saya jangan kita soal bangsa saya. So, yang paling penting bagi saya lah, kalau menyebut soal bangsa ni, bangsa Melayu kepelbagaian. Jangan lupa saya, Nusantara ala Melayu dulu, daripada Champa bawa ke seluruh sampai ke Filipina, sampai ke Indonesia, di Siam dan sebagainya. Itu kalau Melayu. Cuma yang selalu saya katakan, sering kali semalam saya ingat saya bertemu dengan teman-teman daripada Universiti Melaya, berjumpa dengan Dr. Azman. Saya mengatakan Melayu ini adalah dua perkataan. Satu penambahan me itu melakukan. Macam kita rokok, tak jadi apa-apa. Bila ditambah perkataan itu, maka terjadilah perbuatan merokok. Penambahan kepada perbuatan. Saudara, merokok, tulis, menulis, baca, membaca, fikir, tak ada apa-apa, memikir. Saudara, jadi itu satu perbuatan. Bila penambahan yang satu lagi layu. Jangan sampai kita melakukan perbuatan untuk melayukan bangsa kita. Itu yang saban malam saya memberi pencerahan. Perbuatan. Memain, dengar tak jadi pentak. Bila aja menguatkan perbuatan itu. Makan, memakan, minum. Kemudian tambah satu lagi, melayu. Jangan begitu, saudara. Saudara bad boy pun sembang kari, konon esok menang harga minyak turun. Saya tidak mahu untuk mengungkit dan sebagainya. Kita mengharapkan agar semua orang berpijak bumi nyata. Datuk Seri Anwar Ibrahim juga harus melihat apa yang dijanjikan. Memanglah bukan senang, saudara, untuk melontarkan. Sebagai pembangkang mudah, cakap saja, pumpang-pumpang, tak ada masalah. Tetapi bila berada di anjung kuasa, barulah tahu sukar peritnya untuk mentadbir, saudara. Dan saya juga menerima kiriman sahabat saya, saudara Ibrahim Cha. Dia menzahirkan rasa kurang senang apabila dia menatap kenyataan dan desakan daripada pimpinan daripada parti DAP.
Saya melihat bukan kita benci dengan DAP, tapi ada juga kalangan pemimpin mereka yang mereka tentulah melontarkan harapan dan hasrat warga bangsa mereka. Apabila komen minta supaya dihalalkan dan membenarkan rakyat Malaysia untuk boleh beli mercun atau bermain mercun, sedangkan penjualan mercun itu telah pun diharamkan. Jadi kata Saudara Ibrahim Shah, dia tak suka. Memang siapa yang suka? Sebab memang kita tahu masyarakat keturunan Tionghoa mereka rapat dengan budaya membakar mercun dan sebagainya sebab menurut kepercayaan mereka. Tapi kita tak ada keperluan. Dan kreativiti orang Melayu ni hebat, anak-anak kecil kita ni. Kalau dihalalkan penjualan mercun nanti, ramailah yang tangan kudung katanya, yang terputus tangan, pecah jari dan sebagainya. Saya bersetuju dengan pandangan Saudara Ibrahim Shah. Jadi memanglah, cuma saya melihat janganlah kita memandang mereka dengan pandangan yang negatif, yang kita rasa seolah-olahnya mereka mahu menguasai kerajaan. Saudara, mereka cuma meminta dan kita harap pimpinan kita bijak menangani permintaan itu. Nyatakanlah bahawa bukan kita tak boleh bagi, tapi keadaan sekarang ni negara kita dalam keadaan yang tidak menentu. Apa keperluannya untuk mercun ini dihalalkan penjualannya secara besar-besaran? Itu saja, saudara. Kalau kita bijak. Saudara Adam Harris, minyak turun tu Datuk Seri Nawawi cakap tahun bila? Jangan nak provoke. Saudara Adam Harris, saya dah cakap terang tadi, saudara. Soalnya bila diucapkan, bila teman-teman melakukan provokasi. Soalnya sekarang ni pada saya mengutarakan pandangan dulu dengan hari ini banyak berbeza, saudara. Tapi soalannya sekarang ni sebagai contoh, saudara. Jadi kita harus melihat bagaimana hari ini saya tengok ada pula ada tular dalam media sosial yang ditulis oleh Saudara Ton Carlos. Dia kata penelitian berhubung dengan jejak wang yang membabitkan baki sejumlah 260 juta, bukan sikit, saudara. 260 juta yang disyaki dibelanjakan oleh sebuah parti politik semasa kempen politiknya, akhirnya mungkin membawa satu lagi akaun parti tersebut boleh dibekukan. Katanya ada dakwaan bahawa ia membelanjakan sekitar 260 juta ketika musim pilihan raya dulu. Menurut laporan utusan Malaysia pula yang memetik sumber SPRM, siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah kini difokuskan dalam pelbagai sudut untuk mengesan jejak keuangan bagi tujuan mengetahui punca dan aliran wang yang telah dibelanjakan. Jadi kita harus mengizinkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah melakukan kerja mereka. Jangan pula kita nak marah, tuduh itu dan ini. Kita pula jangan menuduh selagi sesuatu belum dijelaskan secara tuntas oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah. Jangan kita membuat andaian jadikan melakukan tuduhan. Memang saya tahu bahawa bagaimana kononnya cerita 600 bilion, cerita 92 bilion, cerita tentang 400 juta, 300 juta, banyak. Jadi dalam persoalan ini saya rasa biarkanlah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah yang menyiasat. Kita ni siapa? Kita tidak mempunyai autoriti untuk menyiasat. Semua saya menyuarakan apa yang dapatan saya menurut apa yang dilaporkan. Dan memang saya tahu adanya parti-parti politik yang dikatakan berhadapan dengan masalah besar. Seandainya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah dapat membuktikan bahawa berlaku pemindahan wang secara haram di bawah Akta AMLA, iaitu Anti-Money Laundering Act. Akta ini diluluskan di Parlimen oleh kalangan pimpinan yang juga berada dalam kerajaan dan di luar kerajaan. Dulu masa buat undang-undang ini semua bersetuju, tapi sekarang ni dah kena pada diri sendiri. Saudara Hami, UMNO dah kalah, elok duduk diam. UMNO dah belanja bilion pada PRU. Tak betul ke? Saudara Hami, saya tak tahu. Setahu saya UMNO dalam keadaan tenat waktu pilihan raya lepas. Saudara nak suruh saya duduk diam pasal apa? Kenapa saudara mempunyai hak apa untuk meminta saya diam? Saya tidak akan berdiam diri. Saudara memang saya mengaku saya orang UMNO. Saudara parti mana? Saya tak tahulah. PKMB, mungkin parti PKMB. Saya rasa mungkin kadang-kadang teman-teman kita ni marah dengan saya bila saya melontarkan perkara yang benar. Janganlah nak marah. Saya sendiri kalau orang bercerita pasal keburukan pasal UMNO, saya tengok dulu, kalau benar saya kata benar. Ini kita tak boleh sembarangan yang membuat reaksi yang bukan-bukan. Kita lah warga cinta damai. Kita harus bercakap yang benar. Saudara Muhammad tu,
Terima kasih saudara Ghazali Kadir. Apa yang DAP buat semua untuk kepentingan bangsa mereka. Jika mercun dijual secara besar-besaran, bangsa dia lah jadi tokoh besar. Ini keadaannya kita kadang berandaian. Saudara, dulu pun masa mercun boleh jual, ada juga orang Melayu jual mercun. Ini masalah ni saudara. Saya tidak mahu untuk membuat satu tuduhan yang melulu. Kita berpijak bumi nyata, kalau musim bulan puasa nanti saudara, banyak juga anak-anak kita, anak muda kita yang berniaga jual mercun. Itu keadaannya. Bagi saya tak sepatutnya lah permainan bunga api mercun ni. Ini bukan budaya kita saudara. Saudara Rizqah, betul, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Jangan saudara terus terjah begitu. Hormatilah pandangan orang saudara. Saudara. Jadi kembali tentang siasatan SPRM ini, saya menyatakan apa yang dinyatakan oleh Ketua Putrajaya Suruhanjaya Pencegah Rasuah, itu Tan Sri Azam Baki. Kerana beliau menegaskan bahawa beliau akan memanggil siapa saja untuk melakukan siasatan. Jadi biarlah mereka menyiasat. Apalah salahnya saya beritahu bahawa ada beberapa pemimpin yang akan dipanggil, malahan katanya besok mungkin yang akan dipanggil untuk disiasat. Kita bukan nak tuduh orang tu orang ini. Saya tak pernah menamakan. Jadi jangan saudara menuduh seolah-olah saya memburukkan parti anda. Saya tak sebut pun parti mana. Tapi bila sebut soal 2 sampai 300 juta, itu biasalah saudara. Orang menuduh sana menuduh sini. Bagi saya persoalan sekarang ni, wang rakyat perlu disiasat penggunaannya. Kerana sebelum ini Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri, dia menegaskan pendiriannya beliau tidak akan bertolak ansur dengan sebarang gejala rasuah dan juga penyelewengan di bawah pemerintahan kerajaan-kerajaan terdahulu. Kerajaan ini katanya kerajaan perpaduan akan berusaha untuk menangani persoalan rasuah. Saudara Haris ni jangan tak tahulah saudara, saya dan saudara satu lagi, ini saya cakap terus terang saudara, saya melihat banyak kiriman sesuatu lagi yang agak mengejutkan saya. Dan ini saya rasa Suruhanjaya Pencegah Rasuah jangan pandang sepi, sebab ada pengamal media sosial, YouTuber, tak silap saya namanya Jus Fazli. Terkejut saya tadi saudara bila dia dengan berani mendedahkan adanya pemimpin politik yang mempunyai akaun kewangan di luar negara. Dia spesifik lagi sebut akaun number itu, akaun number ini, dan di bank mana. Saudara, jadi bagi saya dalam keadaan begini, ini pendedahan yang dilakukan, dan kita mengharapkan agar Suruhanjaya Pencegah Rasuah tak bolehlah pandang sepi. Kalau dia tengok itu tip lah, orang kata bolehlah disiasat sejauh mana benarnya. Cuma saya kata tak percaya, tak boleh. Nak percaya pun sukar, kerana dia siap menyebut nama-nama akaun. Cuma saya merasakan mungkin inilah persoalan yang dilontarkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sewaktu beliau menjadi Ketua Pembangkang tahun lalu. Dan beliau mendedahkan di Parlimen. Seri Ibrahim dia kata budak tu wahai putus. Itu pulanglah, saya tak tahu. Tapi bila dia lontarkan begitu, semua perlulah ada follow upnya. Jangan dibiarkan begitu saja. Secara memang saya kadang percaya ke tak percaya ke, tetapi saya beranggapan mungkin dia dapat mengutip daripada kenyataan-kenyataan dalam Pandora Paper ataupun Panama Paper yang didedahkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sewaktu beliau menjadi Ketua Pembangkang di Parlimen. Dan saya harap Datuk Seri Anwar Ibrahim juga dapat meneruskan pembuktian dan pembongkaran, kerana banyak sangat wang negara yang tersimpan di luar negara. Kalau asyik dia cerita orang tu rasuah, cerita orang ni bini, cerita semua orang tak kena, macam mana? Apa penyelesaiannya? Saya melihat mesti ada satu penyelesaian. Kalau benar wang negara dibawa keluar negara oleh pemimpin terdahulu hari ini dan juga tokoh-tokoh perniagaan yang perlu disiasat, siasatlah. Jangan kita berdiam diri. Dia secara bad boy, dia kata puak-puak ni cuba nak bully SPRM. Saya tidak yakin begitu, sebab masing-masing ada integritinya. Cuma saya katakan macam Pandora Paper, Panama Paper yang membuat pendedahan. Mungkin tuber tadi dia melihat dari situ, mungkin dia dedahkan, mungkin, ataupun dia mempunyai dapat sumber yang lain, tak tahu. Tak boleh pula kita kata dia ni kepala ni dah putus wayar dan sebagainya. Sebab ini lontaran kata-kata ini boleh mendedahkan beliau disaman oleh pihak berkuasa ataupun pihak yang terlibat.
Sebab itu saya kadang-kadang bila saya melontarkan pandangan, saya tak menuduh mana-mana parti, tak menuduh ke individu. Kerana perlu apa juga kita nak menghabiskan masa di mahkamah. Walaupun benda itu benar dan sebagainya, saudara. Ini yang saya harapkan supaya kita faham. Agar Datuk Seri Anwar Ibrahim dapat melaksanakan apa yang diungkapkan sewaktu beliau menjadi ketua pembangkang, supaya disiasat isu Pandora Paper, Panama Paper, dan janjinya mau menurunkan kadar harga minyak dan sebagainya. Di samping itu merawat derita rakyat. Ini perlu diutamakan. Bagi saya, kalau minyak tak turun pun tak ada masalah kalau ekonomi rakyat diperbaiki dan rakyat tidak terus berada dalam kehidupan yang tenat. Tapi bila susah, harga barang tak naik, saudara, terima kasih saudara Khairul Azman, harga barang naik, duit tak berapa cukup, dalam poket semakin mengempis, maka rakyat akan mula kait sana kait sini, ungkit sana ungkit sini. Kalau hidup senang, beli pergi pasar, harga barang murah, berkemampuan untuk membeli, boleh bawa anak-anak ujung minggu, pergi makan, tak timbul soal harga minyak ni turun tak turun, saudara. Tapi bila rakyat mula merasakan kesempitan dan tidak ada perubahan, ini masalah dia. Saya haraplah agar pimpinan negara dapat segera menyantuni supaya rakyat terasa adanya perubahan hari ini berbeza dengan pimpinan terdahulu. Memang saya tahu, saya dah bercakap, Datuk Seri Anwar Ibrahim dan menteri-menteri yang ada ni, mereka tidak mempunyai lampu ajaib ataupun tongkat sakti yang boleh merubah on the spot. Tetapi paling tidak, berilah rakyat merasa sedikit ada perubahan yang ada harapan. Ada harapan untuk meneruskan kehidupan. Kerana kita tahu kerajaan hari ini adalah mewarisi segala hutang piutang, segala kesusahan rakyat masa silam. Dan kita juga tidak mahu melihat kebejahatan politik. Saya dah nampak soal pemain-pemain politik, pemimpin-pemimpin yang akan lebih berhati-hati untuk tidak terjebak dalam budaya rasuah, saudara, budaya korupsi ini. Saya nampak ada harapannya. Tetapi dalam waktu yang sama, kehidupan rakyat perlu ditangani. When the people hungry, they become angry. Bila perut kosong, mereka akan mengamuk. Itu aja ceritanya, saudara. Cuma sekarang ni saya melihat, saudara, kadang-kadang petang-petang tadi selepas saya buat siaran pukul 3.30 petang, saya terfikir, saudara. Saya duduk termenung tadi, saya kata, sampai bilakah kebejahatan politik di kalangan pemimpin ni boleh terhenti? Untuk tidak lagi saling tuduh-menuduh, caci-mencaci, cerca-mencerca. Kadang-kadang saya timbul, apakah tidak ada noktah perdamaian? Ya, soalnya yang berkuasalah, yang masih lagi mengejar impian untuk mendapat kuasa, teruskanlah untuk mendambakan yakin rakyat. Tetapi bukanlah dengan melontarkan isu-isu yang dilihat saling benci-membenci. Macam tidak ada noktah perdamaian. Saya tengok tadi gambar macam mana Tok Mak Hassan duduk satu semeja bersama dengan Menteri Besar Negeri Sembilan. Menteri Besar Negeri Sembilan daripada Parti Keadilan, bukan daripada UMNO, tapi boleh disantuni. Saudara, kenapa tidak boleh kita berusaha ke arah itu? Kenapa mesti ada berterusan permusuhan? Jadi, apakah dengan kita saban hari mencetuskan api sekenter sesama bangsa kita? Saudara, kadang-kadang kita ni, bila sama-sama orang Melayu ni, kita, orang kata, berpatah haram berkat rotan. Sedangkan dengan bangsa lain, kita boleh bermaaf-maafan. Ini satu benda yang tidak baik, saudara. Jadi soalnya, apakah mereka masih belum puas lagi untuk menyalakan api sengketa sama kita? Tak kisahlah, saudara, sama ada daripada parti PAS ke, daripada parti UMNO ke, parti Keadilan ke, parti PBM ke, parti Pejuang dan apa saja. Sebab saya teringat, saya melalui suasana yang satu ketika dulu agak tenang sedikit dan rakyat dapat hidup lega. Bukanlah senang lenang sangat. Dan kita, negara kita mencipta kemakmuran. Kita membangun dengan begitu pesat dan dihormati oleh negara luar kerana kestabilan politik yang begitu mantap dan pemimpinnya tidaklah bertelagah sama-sama sebangsa. Ini gambaran saya. Sebab saya ni yang bila saya baca yang terbaru, saya agak sedih, saudara. Bila adanya kalangan pemimpin dah mulalah tuduh-menuduh dan mengibaratkan dengan kata-kata yang saya kata tak sepatutnya lah, mengibaratkan pemimpin itu sebagai tong sampah.
Saya kata kenapa begitu? Saya bila membaca kenyataan daripada kepimpinan Parti Keadilan, dia kata dia minta supaya kepimpinan PKR diminta berhati-hati untuk tidak menerima pemimpin dalam kategori tong sampah seperti bekas ahli Majlis Tinggi UMNO, saudara Datuk Zahidi Zainal Abidin. Itu menurut kata naib pengurusi PKR Perlis, saudara Asrul Nizam Abdul Jalil. Saya rasa kalau tak mau beliau menerima beliau masuk, tak apalah, tapi janganlah diibaratkan sebegitu. Secara dulu pun mungkin kita bersama dalam sebuah parti, mungkin kita bersama dalam satu pembentukan kerajaan. Saudara juga beliau adalah merupakan naib pengurusi PKR Perlis. Kenapa tidak kita ketepikan kebencian? Okey, tak setuju bagi tahu kita tidak bersetuju. Mereka yang tersingkir, mereka yang dipecat daripada ahli UMNO, tak payahlah nak mencerita PKR. Okeylah. Tapi kenapa diibaratkan sebagai tong sampah? Saya sendiri, saudara, memang ramai yang kena pecat, yang kena gantung sebagainya. Saya kalau boleh tidak mahu menggelar mereka dengan gelaran-gelaran yang bukan-bukan. Sebab bagi saya lah, masing-masing ada maruah dan harga diri. Satu ketika kita pernah menghormati mereka sebagai pemimpin. Sebab itu saya melihat juga, saudara, adanya cipan ini dalam Facebook, dalam macam-macam dalam TikTok dan sebagainya, saudara. Adanya kenyataan-kenyataan oleh yang mantan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri. Dan saya dengar, dan saya tengok, saya senyum. Kerana satu ketika dulu kita menghormati beliau sebagai Perdana Menteri. Jangan bila tak ada jawatan ni kita maki hamun, tak setuju. Tuan Zadi Muhammad, dia kata setuju, kita tak baik menggelar orang dengan gelaran macam-macam. Masing-masing. Ya, secara kita ni, saya melihat bahawa kerana Datuk Zahidi semalam mengumumkan besar kemungkinan dia memilih untuk menjadi ahli Parti Keadilan. Untuk dia masuk UMNO tak boleh, kerana dia bertanding sebagai calon bebas yang menentang Parti UMNO. Jadi mengikut prinsipnya perlembagaan UMNO, beliau terpecat sebagai ahli. Jadi sekarang ni parti mana nak masuk? Sebab itu dulu saya dah pesan kawan-kawan, janganlah ambil keputusan yang bukan-bukan. Fikir dulu. Tapi biarlah, keputusan dah dibuat, dia bertanding atas tiket bebas dan sebagainya. Akhirnya sekarang ni dia dipecat daripada UMNO dan nak bermain politik di atas landasan apa? Tiba-tiba bila mengatakan bahawa 100 orang lah ahli-ahli Parti UMNO ni daripada UMNO akan menyertai PKR, kemudian disanggah oleh pimpinan PKR. Cuma nak sanggah tak apalah, saya kata mereka boleh menghalang, boleh meminta supaya pimpinan PKR tidak menerima beliau sebagai ahli PKR, tetapi janganlah menamakan sebagai tong sampah dan sebagainya, saudara. Ini keadaannya, saudara. Saya harus memberi peringatan ini kerana saat ini, mulai semalam dan hari ini, UMNO sudah pun memasuki fasa barunya, iaitu bakal menghadapi mesyuarat cawangan dan pemilihan di peringkat akar umbi. Cawangan-cawangan akan bersidang. Sebab itu pengurusi pemilihan Tan Sri Shariff Samad telah pun menyatakan, pertama sekali ahli UMNO kena rujuk etika parti. Kerana kali ini syarat begitu ketat. Sebab kita mau membersihkan UMNO daripada politik wang, katanya. Setiap calon mesti mematuhi tata etika parti. Bermula daripada 1 Februari, daripada 2 hari lepas, sehinggalah 19 Mac, peraturan ditetapkan oleh beliau ataupun oleh Majlis Tinggi mesti dipatuhi. Dan sepanjang kempen, katanya, tidak dibenarkan sama sekali, sama ada untuk menganjurkan majlis perasmian yang berkelompok, majlis makan-makan. Tak ada dah kali ini. Malahan apabila saja mesyuarat di peringkat cawangan bermula, tidak boleh berucap ketua cawangan. Kena buat pemilihan dulu, barulah dipilih siapa calon yang menang jadi ketua cawangan, barulah dia boleh berucap. Dulu, saudara, boleh berucap dulu, boleh berkempen, ataupun sebagai ketua bahagian. Dan ketua bahagian pun tak boleh berucap. Bila pengurusi tetap, sekarang ni kita mulakan persidangan kita, terus mengundi. Tak boleh lagi ketua bahagian memberi ucapan yang dilihat boleh mempengaruhi perwakilan dan sebagainya. Tak boleh. Ini saya rasa ini suatu benda yang baik. Dan kalau calon-calon nak bertanding, boleh kempen guna media masa je lah. Kalau tak, hubungi saya, tak ada masalah. Saya boleh mewawarkan anda siapa dan sebagainya. Cuma tak boleh lah nak di kempen lebih-lebih. Saya haraplah kalau yang songkok sengit tu tak payah hubungi saya lah. Waktu yang sama juga ada kamera yang diletakkan di tempat-tempat persidangan. Kali ini nampak gayanya pemilihan kali ini memang ketat.
Retinya pimpinan UMNO mau benar-benar menghapuskan politik wang, menghapuskan api sengketa dan tak mau lagi. Saudara, tak mau lagi adanya politik-politik yang sumbang mambang, saudara. Saudara Man Kecam, terbaik dulukan projek darat nego, lepas tu cakap Ana tidak tahu. Saudara, saya dah kata tadi, kita tak mau untuk, bila saudara mengebut kataan begitu, jadi seolah-olah kita menuduh. Biar Suruhanjaya pencegah rasuah yang menyiasatnya, saudara. Sebab sekarang ni saya bercakap tentang musim pemilihan akar umbi. Dan saya melihat, saya mendengar, bukan tak mendengar juga, saya diam selama ni, saya tak nak mengulas. Kerana ramai mengatakan kononnya, sejak berlakunya isu pemecatan ahli-ahli, pemimpin-pemimpin tertentu daripada Majlis Tinggi dan jawatan mereka, katanya banyak ramai akan keluar parti. Ada yang kata 200, ada yang kata 400, ada yang kata 300. Ada yang kata cawangan akan dibubarkan. Tapi sehingga saat ini saya tak dengar pun. Tak ada pun bukti nyata. Kecuali itu hari adalah seorang ketua pemuda di Seremban. Dia katanya bersama dengan ahli-ahli pemudanya menyertai parti PAS. Itu saja. Yang lain saya tak dengar lagi. Tak dengar pula ni yang dipecat. Contoh, Saudara Khari Jamaluddin. Dia keluar parti, dia bawa gerombolannya. Ini kita dah keluar parti. Tak ada saya. Ini saya kata bercakap biar benar. Saya tak dengar, dan tak ada pula saya dengar adanya cawangan yang ditutup. Malahan semua cawangan sekarang ni begitu bersemangat untuk mengadakan mesyuarat ataupun pemilihan parti untuk tahun 2023 ini. Saya apa yang pasti, saya dengar sudah terdengar. Ini yang pasti. Yang cerita orang nak keluar parti semua ni belum dengar lagi. Tapi yang pasti saya dengar sejumlah 130 ketua bahagian bakal dilanggar oleh pimpinan, sama ada timbalannya ataupun ketua pemudanya ataupun naib. Ini langgar-melanggar pasti akan berlaku dalam pemilihan pimpinan UMNO peringkat bahagian. Langgar tu orang kata bukanlah cara kasar, tidaklah, mana menentang. Kerana macam saya katakan semalam, beberapa hari lepas, pimpinan pemuda sendiri mereka marahlah kerana adanya tuduhan kononnya pimpinan terdahulu ataupun pemimpin ketua-ketua bahagian melakukan sabotaj bila mereka tidak terpilih sebagai calon waktu pilihan hari lepas. Dan saya melihat tak apalah, biarlah. Jadi cuma dari 191 bahagian, 130 bahagian akan ada berlaku pertandingan langgar-melanggar lah, antara sama ada ketua pemuda ke naib ketua bahagian ke timbalan ketua bahagian. Jadi di samping itu saudara, sejumlah 130 ketua pemuda pula yang tidak lagi akan bertanding atau mengekalkan jawatan sebab umur dah tidak lagi muda belia, dah memasuki fasa dewasa, iaitu lebih daripada 40 tahun ke atas. 130 bahagian saya. Dan sebab itu saya lihat ramai yang telah pun menawarkan diri untuk bertanding selaku ketua pemuda UMNO Malaysia juga pun ada. Setakat ni yang saya tengok ada 3 orang. Nampaknya Datuk Syahar, itu mantan Timbalan Menteri Kewangan. Begitu juga Dr. Ikmal, Esko Kerajaan Negeri Melaka. Ada pula katanya Datuk On Hafiz, itu Menteri Besar Johor. Kemudian Saudara Asmuni dari Pemuda UMNO bahagian Kubang Pasu. Tak sekuali juga Saudara Arman, beliau sebagai ahli Majlis Tinggi. Malahan juga Datuk Razlan sebagai susu politik kepada Timbalan Perdana Menteri, yang juga mantan sebagai ketua pemuda wilayah dulu. Beliau juga kabarnya mungkin akan menawarkan diri. Bagi saya bertanding ramai mana pun, cuma saya merasakan kalaulah Datuk Lokman dibenarkan bertanding, lagi seronok kita tengok kali ini. Jadi saudara, kita akan melihat bersemaraklah siri pertandingan dalam pergerakan pemuda UMNO. Jadi macam mana katakan UMNO ini ditinggalkan oleh ahli-ahlinya? Sebab itu saya katakan jangan kita membuat tuduhan-tuduhan yang bukan-bukan. Ini kena jelas saudara. Begitu juga untuk jawatan naik ketua pemuda, anak Najib yang menjadi ahli UMNO Langkawi juga menawarkan diri. Saudara Hairi, Esko Kerajaan Negeri Johor juga menawarkan diri. Dia bersemarak saudara. Bagi dalam putih UMNO, apabila Zaidah Zarif tidak lagi mau mengekalkan jawatan sebagai ketua putih UMNO, ada pula 3-4 calon yang sudah pun menawarkan diri untuk bertanding jawatan ketua puteri. Bagi pergerakan wanita, ini yang paling seronok saudara. Apabila saya mendengar kabarnya Datuk Noraini
beliau masih lagi mahu mengekalkan, Datuk Nor Ahmad mengekalkan jawatan sebagai ketua wanita. Saudara Haris Sani, tapi berpuak-puak masih ada yang tiada akademik nak tanding ketua bahagian. Saudara, saya siang tadi saya bercakap lah, saudara Haris Sani, tentang akademik ini bukanlah satu kemestian. UMNO pernah dipimpin oleh orang yang akademiknya tak seberapa, hanya warga guru. Cikgu jadi menteri, bekas cikgu jadi menteri besar, tak ada masalah. Kadang-kadang janganlah kita banggakan diri kita mempunyai kelulusan akademik. Kita mampu segala-galanya. Kadang-kadang pengalaman itu lebih tinggi. Ya, saudara Haris Sani, mungkin kita berbeza pandangan. Saudara, bagi saya kalau dia melihat bahawa perlunya perubahan di peringkat ketua bahagian, cuma saya bersetuju agar tidak berlaku berpuak-puak. Macam sekarang ni, khabarnya sekarang ni, saudara, bagi pergerakan wanita, itu Datuk Noraini akan mengekalkan jawatan. Tetapi tiba-tiba siang tadi saya terima berita sejumlah 147 ketua-ketua wanita bahagian mahukan Kak Ijat ataupun Tan Sri Syarizat Jalil untuk kembali ke gelanggang. Saya kata biar betul. Ini kalau benar itu berlaku, rasa bagi saya lah, saya bersimpati. Saya bukan tak bersimpati dengan Tan Sri Syarizat, tetapi dalam keadaan begini, saya kata waktu yang tidak sesuai. Di saat badai yang masih lagi membadai, masih lagi belum reda lagi tentang pandangan orang terhadap UMNO ni, tiba-tiba Kak Ijat nak masuk bertanding ni, kita biar betul ni. Sebab masih lagi isu Malaysian Feedlot. Yang ini masih lagi belum mampu kita hakiskan. Sabar-sabarlah dulu. Nak masuk membantu wanita okey, tapi nak megang jawatan nanti akhirnya orang korek lagi cerita yang tak elok. Saya berharap supaya pimpinan pergerakan wanita bersabar, fikirlah apakah keberuntungan. Kalau Kak Ijat masuk bertanding, akan menimbulkan macam-macam lah. Parti lain akan mengatakan UMNO ni tak kurang lagi macam-macam lah. Saudara Rozana, betul UMNO ni tak habis-habis tentang kursi. Benar, saya bersetuju. Sebab itu kabarnya sekarang ni, saya dipahamkan sekitar 50 orang pimpinan daripada akar umbi sudah pun sedia untuk menawarkan diri untuk bertanding sebagai ahli Majlis Tinggi UMNO. Okeylah, tak ada masalah menawarkan diri, silakan, tak ada masalah. Cuma saya tengok itu adalah zaman Tengku Zafrul. Tengku Zafrul ni apakah beliau layak untuk bertanding Majlis Tinggi? Begitu juga saudara Syam Jalil. Saya tak tahu, sebab kalau tak silap saya mengikut peraturan Parti UMNO, mereka yang mahu menawarkan diri bertanding jawatan tertinggi di Majlis Tinggi mesti kurang-kurangnya menjadi ahli jawatankuasa UMNO peringkat bahagian sekurang-kurangnya 3 tahun. Kalau tak ada begitu, mana tidak layak. Jadi saya haraplah teman-teman yang mahukan Tengku Zafrul menawarkan diri, mahukan saudara Syam Jalil, berhati-hati dalam persoalan ini, saudara. Kerana saya melihat bahawa keadaan ini boleh mengganggu gugat. Saudara Rozana, tengok dia kata warga Cina kurang marah Cina, tapi korang tengoklah dia orang, kesatuan dia orang. Malu weh. Rozana membayangkan bagaimana warga bangsa keturunan Tionghoa, mereka bersatu dalam pertubuhan dan sebagainya. Parti mereka walaupun ada 3 parti, MCA, Gerakan dan DAP, tetapi bila dalam perjuangan mereka satu. Cuma kita saja kadang-kadang ni bergaduh, dia orang kata berpatah air ang berkerakwatan. Perlu ada perdamaian. Yang sudah tu sudahlah. Jadi saya mengharapkan soal undang-undang, kalau ada pemimpin yang melakukan tindakan yang dilihat menyalahi undang-undang, itu tak boleh. Saudara Haris Sani, dia kata adun Pak Penggal umur 56 tahun, pernah jadi esko sampai sekarang disekat untuk memegang ketua bahagian. Ini saya tak tahu bagaimana, saudara. Saya tak tahu di bagaimana dia kata adun ada Pak Penggal umur 56 tahun, pernah jadi esko sampai sekarang disekat untuk memegang ketua bahagian. Ini masalahnya apabila, sebab itu sekarang ini apa yang dilakukan oleh Tan Sri Syahril Samad satu benda yang baik. Tidak ada sekatan lagi dah, saudara Sani. Saudara Haris, kali ini pemilihan di peringkat bahagian apa-apa jawatan pun dalam UMNO tidak ada sekatan. Free for all. Kalau ada sekatan, kalau ada siri jamuan ataupun perkumpulan, maka mereka melanggar etika dan boleh ambil tindakan disiplin. Ini kena ingat ni sekarang ni. Saya berterima kasih kepada Tan Sri Syahril Samad yang benar-benar ikhlas mahu memperbaiki lagi. Jadi isu adun Pak Penggal, yang usia walaupun baru usia 56 tahun, gerti nak bertanding lah, tak ada masalah. Nyata kasar saya nak bertanding, apa ada masalah. Tapi persoalannya, ramai juga kalangan kita nak bertanding, tapi ambil sikap macam baling batu sembilan tangan, suruh orang calonkan.
Nyatakan, saya dengan ini menawarkan diri saya untuk bertanding jawatan ini. Terpulang pada perwakilan. Itu saja. Jangan kita memburukkan orang sepanjang sebab tidak dibenarkan. Nak menawarkan diri tak boleh lah. Saya dengan ini menawarkan diri saya bertanding jawatan ketua bahagian. Kalau dirasakan saya layak memimpin, silakanlah. Tapi tak boleh pula saya nak lawan jawatan ketua bahagian ni kerana saya tak setuju ketua bahagian. Ketua bahagian kita ni korup, ketua bahagian kita, itu tak boleh. Jangan kita saling memburuk-burukkan antara satu sama lain. Ya, saudara? Kita tak mau lagi lah ini adanya ketua bahagian ni kaki perempuan, ketua bahagian ni kaki sakau. Tak mau. Itu sudah tidak ada lagi dalam kamus pemilihan. Ini ya, saudara Haris ni insya-Allah kita tengok. Saudara, sudah 40 tahun family ku bersama UMNO. Kini semua dah beralih arah kerana sikap pemimpin UMNO. Saudara Putra Alan, saya rasa saudara ada juga faktanya. Sebab orang marah bukan kerana UMNO. Saya nak nyatakan sekali lagi, bukan orang marah kerana UMNO, tapi kerana pimpinan UMNO. Pimpinan UMNO di peringkat cawangan, di peringkat bahagian, yang kalau di Kelantan dia pakai kerat. Agak ada aja muncul calon-calon yang punya wibawa, maka mereka dihalang untuk memegang jawatan. Saya tahu juga di Kelantan ada 5-6 bahagian. Ketua-ketua bahagian tidak mengizinkan orang bawahan naik ke atas. Begitu juga berlaku di Terengganu, berlaku di Perak, berlaku di wilayah Persekutuan. Sepatutnya izinkan. Mereka belum. Saya suka kalau ada warga UMNO itu berlumba-lumba menawarkan diri untuk memimpin parti, untuk membawa perubahan. Ini tidak. Bila agak seorang ni nampak gayanya, pemikirannya baik, boleh berbicara dengan baik, maka mereka akan disingkirkan. Hanya kerana sikap berpuak-puak. Sikap berpuak-puak ini berlaku kerana pimpinan mengamalkan politik wang. Sebab itu sekarang ni saya setuju pandangan Tan Sri Syaril. Tak mau lagi ada jamuan dan sebagainya. Begitu juga calon-calon tak boleh jumpa ahli selepas satu hari selepas pemilihan. Kerana tak mau lagi kemudian berbagi duit. Tak mau. Kita kali ini menawarkan diri untuk sama-sama memperbaiki UMNO. Itu saja. Bila pemimpin tidak lagi korup, apabila warlord ataupun orang yang punya wang tidak lagi dapat, tiada ruang untuk membeli keyakinan ahli-ahli UMNO, saya yakin maka UMNO akan dipimpin oleh pemimpin yang benar-benar jiwanya murni dan jiwanya mau meneruskan perjuangan abata demi agama bangsa tanah air. Saudara, dan saya mengharapkan agar saudara kita sama-samalah melihat perkembangan ini. Jumpa lagi besok. Mana cawangan-cawangan, saya ucapkan selamat bersidang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.